Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk mengenai Perlembagaan Persekutuan menjadi tiang seri hubungan etnik. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan merupakan dokumen yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi penubuhan dan kewujudan sesebuah negara dan sistem politiknya. Kesimpulan tentang makna perlembagaan ini adalah Undang-Undang Dasar yang menjadi teras panduan pemerintahan negara. Kedua, kerangka asas yang membentuk dan memandu sistem pemerintahan sesebuah negara. Ketiga, undang-undang tertinggi dan asas kepada semua undang-undang lain di dalam negara. Dan yang keempat, rujukan tentang aspirasi dan pelat induk pemerintahan negara. Dan yang terakhir, mengawal pemerintah yang diperintah dalam mempertahankan kewujudan dan kesinambungan negara. Seterusnya, apakah itu perlembagaan persekutuan? Berikut menunjukkan apakah itu perlembagaan persekutuan. Pertama, ia merupakan sumber kepada undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhinya. Kedua, panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara. Yang terakhir, ia panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan maupun rakyat atau sesiapa sahaja. Di dalam perlembagaan persekutuan, konsep ketertinggian digunapakai. Pertama, tidak ada institusi lain yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan Malaysia. Kedua, badan kerajaan seperti perundangan, kehakiman dan eksekutif serta Yang di-Pertuan Agong juga tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytihar tidak sah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Sistem perlembagaan bertulis telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan Terengganu, seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka serta Batu Bersurat Terengganu. Seterusnya, merupakan proses penggubalan perlembagaan persekutuan. Ia bermula dengan adanya kesan penjajahan, tertubuhnya Malaya Union, wujudnya kontrak sosial dan sistem ahli dan berakhir dengan perlembagaan Islam. Antara sebab-sebab penentangan adalah kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam soal agama Islam, adat istiadat Melayu dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu. Yang kedua, pemberian hak kerakyatan yang sama kepada kaum-kaum lain melalui prinsip jus soli. Ketiga, hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Yang keempat, cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan Malaya Union atau dilucutkan daripada takhta pemerintahan. Kerjasama antara etnik adalah menuju kemerdekaan. Dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, kerjasama antara etnik Melayu dan bukan Melayu mula terjalin. Contohnya, penubuhan Jawatankuasa Perhubungan Kaum 1949. Pada pilihan raya umum 1955, Perikatan yang diteraju oleh UMNO telah mengamalkan konsep perkongsian kuasa melalui pembahagian kerusi dalam pilihan raya. Walaupun pada waktu tersebut jumlah pengundi Melayu ialah 84.2%, namun disebabkan perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO tidak berbuat begitu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan pada tahun 1956. Keahliannya terdiri daripada Lord Reid dari Britain, Sir Ivor Jennings dari Britain, Sir William McKell dari Australia, B. Malik dari India dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Perikatan bersetuju dengan anggota-anggota Suruhanjaya yang akan dipilih oleh British sendiri tanpa melibatkan rakyat Tanah Melayu bagi menentukan dan bertanggungjawab mereka perlembagaan. Perjanjian London menetapkan agar perlembagaan yang hendak digubal perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat, pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu, pewujudan jawatan Ketua Negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain,
pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini mempunyai dua objektif dalam menyediakan rangka perlembagaan. Yang pertama, mestilah ada peluang sepenuhnya untuk pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik. Kedua, mestilah ada kemudahan lengkap untuk membangunkan sumber negara dan mengekalkan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Suruhanjaya ini juga telah membuat pertemuan secara terbuka dan sering mengadakan mesyuarat tidak rasmi. Perlembagaan ini menjadi kukuh dan praktikal kerana meminta cadangan dan pandangan daripada bukan sahaja parti politik tetapi juga orang ramai. Hal ini menunjukkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mendapat persetujuan dan pandangan majoriti rakyat Malaysia. Jawatan Kuasa Kerja dan Perisytiharaan Perlembagaan. Yang pertama, jawatan kuasa telah ditubuhkan oleh Perikatan Raja-Raja Melayu dan Kolonial British untuk mengkaji semula cadangan Suruhanjaya Rate tersebut bagi menyediakan kertas putih. Yang kedua, kertas putih yang mengandungi pindaan ke atas penyata rate dan rangka perlembagaan yang disusun oleh jawatan kuasa itu telah diterbitkan pada 3 Julai 1957. Jawatan Kuasa Kerja dipengerusikan oleh McGillivray, 4 wakil dari Perikatan dan 4 wakil dari Raja-Raja Melayu. Dan yang terakhir, draft Perlembagaan Persekutuan diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan diperbaharui pada 16 September 1963 apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu, lalu membentuk Malaysia. Unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. Unsur tradisi ini merujuk kepada sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden. Ia juga merupakan prasyarat dan permufakatan yang diterima oleh etnik Melayu dan bukan Melayu dan dilindungi oleh Akta Hasutan 1948. Unsur-unsur tradisi boleh dibahagikan kepada kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Yang pertama, kesultanan dan pemerintahan beraja. Sebelum Perang Dunia Kedua, mereka telah mengamalkan sistem beraja dan sistem sosial. Sultan pula merupakan pemerintah yang berdaulat. Namun, Sultan perlu menerima nasihat daripada residen atau penasihat British. Selepas kemerdekaan, institusi pemerintahan beraja diteruskan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Antara peranan yang di-Pertuan Agong, Pemerintah Persekutuan, Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan, mengampun dan menangguhkan hukuman orang, lamba perpaduan masyarakat, lamba keadilan dan kesaksamaan dan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Unsur yang kedua ialah agama Islam. Islam mempunyai keistimewaan, namun agama lain tetap diberi perlindungan. Terdapat beberapa perkara yang dapat menonjolkan keistimewaan Islam. Yang pertama, Melayu boleh didefinisikan sebagai seorang yang beragama Islam. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong akan mengangkat sumpah dengan didahului oleh lafaz walahi, wabilahi dan watalahi. Yang ketiga ialah yang di-Pertuan Agong mestilah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Yang keempat, kedudukan agama Islam tidak boleh dipindah walaupun dalam keadaan darurat. Dan yang kelima, bidang kuasa mahkamah syariah terpisah daripada mahkamah sivil. Unsur yang ketiga ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan media komunikasi dan bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu juga dilindungi bawah perkara 156A dalam keadaan darurat dan dilarang daripada dibahaskan di tempat terbuka. Unsur yang keempat ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Merujuk Perlembagaan Persekutuan, orang Melayu ditakrifkan sebagai seorang yang beragama Islam, berbahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu,
lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura, dan keturunan seseorang. Berdasarkan bab ini, kita dapat memahami dengan lebih baik sistem pemerintahan sebelum dan selepas merdeka serta kepentingan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan negara. Yang kedua, kita juga dapat menyedari kepentingan kerjasama etnik dalam pembentukan persekutuan. Dan yang terakhir, kita perlulah mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban, toleransi dan rela berkongsi kuasa. Baiklah, sampai jumpa lagi.